Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 17 Ogos 2022. Harga emas RM275 untuk 1 gram. So harga emas turun lagi hari ini. So ini adalah peluang ataupun opportunity kepada anda yang belum lagi mulakan simpanan emas. Okey, boleh mulakan simpanan emas anda hari ini. Okey, so hari ini kita nak cerita mengenai apa? Kalau semalam kita dah cerita pasal susuk-susuk emas, hari ni agaknya kita nak cerita pasal apa? So, untuk siapa yang belum kenal dengan saya lagi, saya adalah Puan Mona, Dealer Aktif Public Gold. Okay, saya mendidik dan membimbing penyimpan-penyimpan emas di seluruh Malaysia. Okey, sekejap ya, saya taruh charger sekejap. Oh mak kau. Okey. Okey. Hai Cik Mawar Gorgeous. Okey. So hari ini kita nak cerita mengenai emas dan matlamat. Okey. So seperti biasa untuk mereka yang berada dekat TikTok, anda boleh dengar dan sambil tu kalau ada soalan bolehlah type soalan. Okey. Dan untuk mereka yang berada dekat Facebook, dia ada upgrade sikit lah sebab dia ada slide. Boleh tengok slide. Tapi tak apa, tak ada masalah. Okey. So, hari ini kita nak cerita matlamat dan emas. Bagaimana kita gunakan emas itu untuk mencapai matlamat kita. Okay, first of all, hidup kita ni dia tak selalunya dalam satu fasa sahaja. Betul tak? Manusia ni dia bergerak-gerak fasa dia. Ataupun fasa dia berubah. Okay, hari ni mungkin dia bujang, besok dia dah kahwin. Hari ni dia mungkin kanak-kanak, besok dia adalah remaja. Okay, so kita start lah. Kalau kanak-kanak tu biasanya yang simpankan emas dia of course lah parents dia. So as a parents, dia orang boleh mulakan simpanan emas untuk anak-anak. Seawal usia anak tu ada je surat beranak, bolehlah simpankan emas untuk anak. Berapa banyak emas yang nak disimpan tu, berapa RM-nya kan? Okay, boleh mula simpan serendah RM100. Buat je secara konsisten setiap bulan sampailah anak tu umur 18 tahun. So kita nanti akan nampak. Sebab kita dah tahu emas ni adalah simpanan jangka masa panjang kan. So kita simpanlah, kita simpan sikit-sikit dan dalam jangka masa panjang kita akan nampak dia punya hasil dia. Okay, kalau kita cakap tapi tak buat, kita tak nampak hasil dia. Tapi macam yang saya dah buktikan, sepanjang PKP tu hari, saya simpan RM100 setiap bulan selama 2 tahun sepanjang PKP. Habis je PKP, saya dah boleh keluarkan 10 gram emas. Okay, 10 gram emas ni harga dia lebih kurang RM2,800. Jadi kalau kita disuruh keluarkan RM2,800 dan tu juga, mungkin kita memang rasa, oi tak mampu aku nak beli RM2,800 sekaligus macam tu. Mungkin itu adalah sebulan gaji untuk seseorang kan. Okay, jadi apa yang kita boleh buat adalah macam yang saya cakap tadilah, kita simpan serendah RM100 tanpa komitmen bulanan sebenarnya. Tapi macam saya buat je secara konsisten setiap bulan selama 2 tahun. So habis ke 2 tahun PKP tu, PKP je habis je di umur habis PKP, kita dah dapat dah 10 gram ini. Itu cara untuk menyimpan emas untuk orang biasa. Yang biasa-biasa je tapi dia ada niat dan dia ada matlamat untuk simpan emas. Jadi tak perlulah dia nak keluarkan duit RM2,800 ataupun gaji sebulan dia untuk bulan ni dia beli emas. Bulan depan kan lagi dia dah tak ada duit pula kan. Nak bayar sewa, nak makan dan sebagainya. So ini adalah tips yang paling mudah yang saya selalu kongsikan. Hai Elisa. Okay, tips yang paling mudah untuk yang saya selalu kongsikan apabila orang baru belajar nak simpan emas. Okay, apa yang diorang boleh buat? Boleh simpan RM100 setiap bulan selama 2 tahun. Cukup 2 tahun anda akan nampak hasilnya. Okay. Tu kalau saya kata, tu saya cerita pasal anak saya punya akaun tau. Anak punya akaun. Kemudian kita dah fasa kanak-kanak, kita meningkat kepada fasa orang dewasa. Okay, orang dewasa contohnya kita bagi kepada dua lah. Orang lelaki dan orang perempuan. Okey, kita nak tengok bagaimanakah emas ni membantu untuk fasa lelaki bujang ni. Okey, orang lelaki bujang ni dia boleh mula simpan emas sejak hari pertama dia mula bekerja untuk apa? Contohnya dia buat hantaran ke ataupun nanti dia nak buat belanja kahwin ke
Sebab apa? Sebab kita sebenarnya kalau biasanya lah waktu kita hari pertama kita bekerja, kita tak tahu lagi kita nak kahwin bila, betul tak? Kita tak tahu bila jodoh kita nak mai ke apa kan, kita tak tahu. Jadi apa yang berlaku, kita dah simpan je dalam bentuk emas. Okey, nanti bila emas tu dah banyak, sama ada emas ni kita boleh berikan kepada pasangan sebagai hantaran, ataupun kalau contohnya kita memang tak ada duit, kita boleh jual emas ni dan kita jadikan dia duit. Contohlah ada orang dia boros tau, dia tak boleh nampak duit. Bila dia nampak duit je dia rasa macam nak habiskan. Jadi semua duit dia tukar kepada emas. Jadi bila dia nak kahwin, of course lah dia tak ada duit kan, tapi dia ada emas. So emas ni dia boleh jual untuk buat dia punya belanja perkahwinan, ataupun emas ni juga dia bolehlah buat sebagai hantaran perkahwinan. Kan dia buat kau bulat-bulat. Bulat-bulat macam ni kan, buat jadi bunga ke, kan cantik kan. Contoh dia macam tu lah. Okey, kemudian kenapa saya kata kita tak tahu, kita kena simpan emas tu untuk bujang ni. Kenapa kita kena simpan emas tu dari hari pertama dia mula bekerja. Macam tadi lah saya kata, kita tak tahu bila kita nak kahwin tu, itu yang pertama. Okay, yang kedua, bila kita tak tahu bila kita nak kahwin, so kita tahu dalam jangka masa panjang, kita punya nilai duit makin lama makin turun, makin menyusut akibat inflasi dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan daripada nilai duit kita tu makin lama makin sikit, makin lama makin sikit, makin tak bernilai duit yang kita simpan tu, sebab itulah kita kena tukar kepada emas. Okey, contoh dia macam ni lah, macam yang saya selalu bagi contoh. Kalau contohnya kita kata kita ada RM50, mungkin 20 tahun lepas, RM50 tu kita boleh pergi pasar raya, kita boleh tolak troli. Dalam troli tu boleh penuh dengan barang. Tapi hari ini RM50 tu kita boleh jembet je botol minyak tu contohnya. Kan? So maksudnya, kita nampak nilai duit tu makin lama makin menyusut. Tapi kalau kita ikutkan kisah yang 1 dinar ni, okay, 1 dinar ni diceritakan sejak 1400 tahun dahulu boleh membeli seekor kambing. Hari ini tahun 2020 pun masih lagi boleh beli seekor kambing. Jadi why not kita simpan emas ni instead of kita simpan duit kertas tu. Betul tak? Kan? Sebab kita nampak duit kertas tak payah nak cerita sampai 1400 tahun. Kita cerita 10 tahun pun kita dah nampak dah bezanya. Susah nak cerita 10 tahun. Kita cerita tahun lepas je lah. Kan kita dah nampak dah RM50 tahun lepas boleh beli apa, RM50 tahun ni boleh beli apa. So keep it simple, short and simple. Tak payah nak kita cerita pasal 1400 tahun dahulu. Tapi kalau kita nak sebut kuasa beli emas ni sejak 1400 tahun dahulu, kita boleh beli kambing hari ini tahun 2020 yang kononnya ada kapal terbang pula, kereta terbang pun masih lagi boleh beli seekor kambing. So kita nampak bagaimana emas menyimpan nilai berbanding dengan mata wang. Okey. So tadi kita dah kata dah, kalau dia lelaki bujang, dia boleh simpan emas ini untuk tujuan nak jadikan majlis kahwin dia nanti, ataupun dia boleh buat hantaran untuk orang rumah dia. Okey, tu kalau lelaki bujang. Okey, kalau perempuan bujang pula buat apa? Okey, perempuan bujang, of course lah, perempuan bujang first of all, sebelum ada apa-apa, dia kena ada macam ni dulu contoh dia. Okey, kalau perempuan bujang, biasanya dia kena ada ni dulu. Okey, barang kemas. Okey, barang kemas ni apa? Untuk keyakinan diri. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita dah kerja kan, lepas tu kadang-kadang kita hari raya, kita balik kampung kan, ada acik-acik dia tengok. Tangan dia kosong je bila dia cakap macam tu, kita rasa macam down sekejap. Acik ni mengata aku pula. Dia tak tahu duit aku banyak contoh kan. Tapi bila kita adalah pakai benda macam ni, especially hari raya lah. Sebab hari raya kita duduk kat kampung lama sikit kan. Kita pakai macam ni. Oi, gelang hang besar nah. Dia kata macam tu. Okay, dia tengok gelang kita besar, dia tak adalah banyak tanya kan. Paling-paling tanya gaji hang besar ke? Okay, tapi kalau contohnya kita tak pakai apa-apa, so itu menjadikan kemusykilan kepada mereka. Secara automatik kita punya keyakinan diri pun akan turun. Malulah nak pergi jumpa jiran sebelah. Contohnya nak ulur tangan, nak salam pun macam segan sebab tak ada apa-apa. Contoh. Okay, so emas ni kita kata kalau dekat perempuan dia boleh menaikkan keyakinan diri. Yakinlah sikit selain daripada
tudung tak kepot kan. Biasanya kalau tudung tak on point pun keyakinan diri pun boleh jatuh juga. Macam saya ni kan. Kadang geram rasa. Tapi apa nak buat kan, tudung ni memang tak bagi kerjasama. Lagi satu trademark saya memang tudung sengit-sengit, tak boleh nak buat apa. Okay. So maksud dia macam tu. Gurau je. So maksud dia macam tu. So kalau perempuan, kalau dia ada barang kemas, dia boleh menaikkan keyakinan diri. Okay, selain daripada barang kemas ni, contohnya lah golba-golba yang macam ni. Okay, golba-golba yang macam ni contohnya, apa yang perempuan-perempuan bujang ni boleh buat? Selain daripada dia mengawal nafsu untuk berbelanja, okay, dijadikan sebagai simpanan. Selain daripada tu boleh jadikan pelaburan jangka masa panjang. Selain tu boleh juga dijadikan sebagai perlindungan. Okay, perlindungan kekayaan. If anything happen, emas ni adalah antara aset yang tidak dapat kesan dari mana-mana sistem berbanding dengan contohnya kalau kita ada rumah, kita ada tanah ataupun kita ada apa-apa aset yang lain. Okay, contohnya unit trust dan sebagainya, semua itu boleh ditrace. Okay, tapi kalau emas ni tidak boleh dikesan dalam kita punya sistem oleh mana-mana kerajaan pun. So aset yang paling selamat lah. Okay, if anything happen, kita boleh just bawa je emas kita. Okay, kalau contohlah kan, contohnya kalau kita nak keluar negara dan sebagainya, kita bolehlah bawa emas kita sebagai contoh untuk memulakan kehidupan baru dan sebagainya. Okay, so kita dah nampak dah, kalau lelaki tadi contohnya dia nak kahwin. Kalau perempuan contohnya dia untuk keyakinan diri. Lepas tu selain daripada tu untuk simpanan jangka masa panjang. Lelaki pun boleh juga simpanan jangka masa panjang. Cumanya kalau perempuan ni, terima kasih Encik Rizie Suwandi bagi treasure box. Okay, perempuan pun boleh, lelaki dan perempuan pun boleh juga sebagai kita kata sebagai simpanan, sebagai pelaburan dan perlindungan. Cumanya perempuan ni kan orang selalu kata insan yang lemah. Jadi bila dia insan yang lemah, dia kena perlindungan lebih sikit lah. So kalau kita ada emas, kita akan jadi lebih strong lah, maksud dia macam tu. Okay, dari in term of financial. Strong tu bukan kita nampak kuat macam badang ke apa. Tak, maksudnya dari segi financial, kita akan nampak lebih kukuh lah. Okay, sebab kita tahu if anything happen, berlaku apa-apa inflasi ataupun masalah ekonomi dan sebagainya, kita akan selamat sebab kita ada simpanan emas. Sebab emas ni dia kalis inflasi. So itu yang paling penting. Okey, terima kasih kepada yang sedang menonton. Terima kasih kepada Cik Rizie Suwandi yang bagi treasure box. You all bolehlah tap-tap screen. Okey, lepas tu jemput kawan-kawan lain. Untuk hari ni kita dengar pasal matlamat simpanan emas untuk pelbagai fasa dalam kehidupan manusia. Ada yang bujang, ada yang dah berkahwin, ada lelaki, ada perempuan. So kita boleh dengar. Okey, sambil-sambil tu kalau anda berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh je klik dekat saya punya TikTok dan daftar secara percuma. Okey, kemudian contoh, let's say lah tadi kita kata orang bujang, lelaki bujang, kemudian kita ada perempuan bujang. Sekarang dia dah kahwin pula. Bila dah kahwin, apa yang perlu pula? Contohnya dia kata dia nak buat dana untuk rumah, kan, nak beli rumah pertama. So maksudnya bolehlah dia kumpul, combine lah husband and wife, kumpul dia punya emas tu untuk dijadikan deposit pembayaran rumah contohnya. So dah kahwin mesti nak ada rumah. Bila dah ada rumah, mesti pula nak ada pendidikan untuk anak-anak pula. Okay, tadi kita dah habis dah kumpul deposit untuk pendidikan anak-anak. Lepas tu dia kumpul, dia deposit untuk beli rumah pertama. Kemudian kumpul pula deposit untuk pendidikan anak-anak ataupun pembiayaan pendidikan anak-anak. So kita dah nampak dah bagaimana kita memanfaatkan emas ni di sepanjang kita punya life cycle kita. Daripada kecil, lepas tu kita bujang, lepas tu kita dah kahwin. Okay, daripada kecil boleh start dengan account gap tau untuk parents yang dia nak simpan untuk anak dia tapi dia kata nak simpan emas boleh ke kanak-kanak? Boleh simpan dekat account gap junior. Okey, tak ada masalah. Anda boleh simpan seberapa lama yang anda nak simpan, seberapa banyak yang anda nak simpan, tak ada upah simpan, pendaftaran percuma. Okey? So jangan risau. Okey, so kita dah tahu dah. Bila dia dah kahwin, dia buat untuk simpanan, nak buat deposit. Lepas tu deposit rumah. Kemudian dia buat untuk dana pendidikan anak-anak pula. Okey, ada ke yang sekejap ya, kita tengok Cik Rizie Suwandi. Okey, terima kasih yang bagi kita treasure box tu tau. Treasure box tu terima kasih kepada Cik Rizie Suwandi.
Okey, kemudian contohnya bila kita dah meningkat usia sikit, okey, kita pun nak simpan juga untuk haji dan umrah contohnya. So, tahukah anda bahawa kalau kita simpan duit dalam bentuk emas untuk pergi haji dan umrah, kita punya kos untuk menunaikan haji dan umrah tu makin lama dia makin turun. Maksudnya kalau dulu, dia kata kalau kita simpan 1 gram 1 bulan, kita ada 5 tahun, kita simpan selama 5 tahun, lepas tu dah ada 60 gram. 60 gram tu dia ada lebih kurang berapa? Sekejap kita tengok 60 gram. Salah pula. Mana kalkulator? 60 gram contoh kalau kita bagi sekali dengan harga hari ini, kita ada lebih kurang 16,000. Tak cukup ke nak pergi haji dan umrah? Cukup. Okey, so kita kata bila kita dah simpan amount yang kita dah kumpul tu, tak kisahlah kita nak pergi hari ini, kita nak pergi tahun depan, kita nak pergi 10 tahun akan datang atau 20 tahun akan datang, nilai tu dia akan cukup. Dia dah beku. Sebab tu kita kata emas ni dia mengekalkan nilai. Once you dah letak duit you dalam bentuk emas, duit you akan jadi beku. So nilai dia tidak akan berubah ataupun kuasa beli yang dia boleh tu takkan berubah. Sama konsep macam seekor kambing untuk 1 dinar. Sejak zaman Nabi 1400 tahun dahulu, kita boleh beli seekor kambing dengan 1 dinar. Hari ini pun masih lagi boleh beli seekor kambing dengan 1 dinar. So maksudnya kita dah bekukan nilai duit tersebut. Berbanding kalau kita simpan duit contohnya kan. Saat ni ada duit raya anak atas meja ni. Okay. Ni bukan duit raya lah. Ini duit tu hari saya balik kampung kan. Balik kampung jumpa saudara mara. Diorang pun bagi duit contoh dia. Okay, so saya kumpul lah untuk anak-anak. Okay, contoh RM50 ni. RM50 ni kalau kita kata 10 tahun lepas, 20 tahun lepas kita boleh beli banyak barang dekat pasar raya. Tapi hari ini RM50 ni kita hanya boleh jembet kita punya tong minyak sahajalah. Okay, so maksud dia kita nampak bagaimana nilai duit ini tidak mampu memegang nilai. Tapi kita nampak bahawa nilai 4.25 gram emas ini dia boleh memegang nilai dan mengekalkan kuasa belinya. So sama juga dengan pasal kita nak pergi haji dan umrah tu tadi. Kita kata kalau once kita nak pergi haji itu kos dia dan kita letak dia dalam bentuk emas, at any time bila-bila masa kita nak pergi haji, emas yang kita ada tu kalau kita jual dia akan cukup untuk membenarkan kita pergi haji dan umrah. Okey, sebab kita patah balik kepada konsep kita punya 1 dinar tadi. Faham tak? Kalau faham boleh type. Faham. Kalau tak faham boleh tanya. Sekejap ya. Kalau tak faham boleh tanya. Kalau faham boleh type faham. Okey, kemudian yang seterusnya. Ramai orang akan tanya dekat kita kan. Tanya dekat biasanya dealer public gold ni lah. Saya umur dah 60 baru habis bersara. Contohnya baru mula bersara lah. Adakah saya sesuai untuk menyimpan emas? Okey, dia macam ni. Dia tak ada, okey ni masa sesuai, ni masa tak sesuai. Dia tak ada macam tu lah. Kan bila kita kata masa yang terbaik, of course lah 10 tahun lepas, 20 tahun lepas di mana harga emas itu lebih kurang RM30 1 gram, RM40 1 gram. Itulah masa terbaik. Sebab kalau kita rasa RM40 hari ni murah je untuk kita. Tapi RM40 pada mereka ketika itu, itulah harga yang macam kita rasa hari ini. So at any time bila you dah terbuka you punya hijab atau terbuka hati nak mula simpan emas, just simpan je emas at any price yang you nampak. Because you boleh jadikan dia sebagai dia punya benchmark kan, benchmark harga. Contoh, ada je orang dia mula simpan emas pada harga RM304, harga tertinggi yang direkodkan pada tahun Ogos 2020. Kan, tapi itu bukanlah nak kata, oi rugi you simpan emas pada harga RM304. Hari ni I simpan RM275. Contoh dia macam tu. Okey, ada beza tak orang yang simpan sejak RM304 dulu dengan RM275 ni yang hari pertama dia nak simpan? Terima kasih Izan Shakira bagi Rose. Okey, so ada beza tak orang yang simpan waktu RM304 dengan hari ni? Sedangkan RM304 tu 2 tahun yang lepas tau. Okey, apa yang berlaku? Sekiranya orang yang simpan RM304 tu, dia simpan 1 gram kan? Lepas tu setiap bulan dia simpan, hari ini dah 2 tahun, betul tak? So dalam gram dia dah ada 24 gram.
Dalam simpanan dia dah ada 24 gram. Itu kalau kita kira 1 bulan 1 gram dia simpan. Berbanding orang yang baru hari ni nak simpan sebab dia kata hari ni harga rendah RM275 tu, dia baru simpan 1 gram. So siapa yang untung? Yang ada 1 gram ke yang ada 24 gram? Of course lah yang ada 24 gram kan. Contoh, orang yang ada 1 gelang untung ke orang yang ada 2 gelang untung? Of course lah orang yang ada 2 gelang untung sebab gram dia lagi banyak. Tak kisahlah kau beli gelang ni dulu 1,000, sekarang orang beli gelang ni 500 contoh. Tapi orang tak pandang, orang tak kata, oh you beli dulu 1,000, yang ini 500 je. Orang tak cakap macam tu, orang kata, oh gelang dia ada 2. Maksud dia macam tu. Nampak tak beza antara simpan emas dengan simpan duit? Simpan duit kita nampak RM sahaja. Simpan emas kita nampak dia punya gram, dia punya unit, dia punya kuantiti. Untuk orang yang belum lagi ada simpanan emas, adalah penting untuk anda mula simpan emas hari ini. Kenapa? Okey, yang pertama, sebab hari ini anda dah tahu dah ada ilmu. Yang kedua, hari ini anda ada duit. Yang ketiga, hari ini harga emas rendah. Okey, so combination yang sangat suitable, yang sangat nice. Okey, sebab kita berada pada harga yang rendah sekarang. Jangan kata, tak apalah saya nak tunggu ada duit. Nak tunggu ada duit, tiba-tiba besok harga emas tu naik, dah lah harga emas tu naik, duit pun tak ada lagi. Contoh dia macam tu. So hari ini boleh je mula dengan RM100 tanpa komitmen bulanan, murah, mudah dan patuh syariah. Mudah je simpan emas ni. Macam yang saya cakap tadi. Selama 2 tahun PKP, anak saya tak pergi sekolah, saya pun tak pergi hantar anak saya pergi sekolah. Maksudnya tak pergi start enjin kereta lah. Bila kita tak start enjin kereta, tak payah isi minyak kan. Okey, jadi saya simpan RM100, RM100, RM100 selama 2 tahun secara konsisten. Habis je PKP tu, saya boleh keluarkan 10 gram seketul ini untuk anak-anak saya. Maksudnya saya ada 3 anak, setiap orang saya simpan RM100 je. Sebab kalau you kata, Mona kenapa tak simpan 1 gram untuk anak setiap bulan? Mampu mak. 1 gram kan dah nak hampir 300. Kalau ada 3 anak, hampir 1,000 saya nak simpan. Kan? Jadi 1,000 tu tidak mampu untuk saya simpan 1,000 sebulan. Kan? Kalau you all gaji 20,000, tak apa you nak simpan 1,000. Kalau you punya gaji 2,000 je, macam mana you nak simpan 1,000? Kan? It's very impossible. Tapi saya buat simpan RM100 secara konsisten selama 2 tahun. Okey, inilah hasilnya. Setiap orang anak dapat 10 gram. 10 gram berapa harganya? RM2,800. Okey, so bila hari ini, bila kita dah keluarkan, dah realize, oi mak kau satu ni 2,800, hampir 3,000 lah. Lepas tu yang ini 2,800, hampir 3,000. Contohlah lagi seketul, 2,800, hampir 3,000. Oi, hampir 9,000 nak simpan. Tak perasan kan? Dalam masa 2 tahun boleh simpan 9,000. Sebelum ni boleh tak simpan 9,000 dalam masa 2 tahun? Mesti tak boleh. Betul tak? Dalam setahun tu nak menyimpan pun kelat rasanya kan. Dapat duit, simpan, tarik. Dapat duit, simpan, tarik. Itulah sebab bila kita ada duit, kita akan simpan, tarik, simpan, tarik, simpan, tarik. Tapi yang ini kita tak akan simpan, tarik. Sebab apa? Dia dah beku dah. Nak pakai 100 je atau nak pakai RM50 je contoh. Benda ni pula harganya 2,800 contoh. Kalau kita jual, kita nak pakai 100. Lagi 2,700 tu kita nak buat apa? Lagi 2,700 tu kalau dapat dekat tangan, confirm habis. Tapi kalau contohlah kita biar je dia dalam ni, dia akan kekal. Contoh sekarang, kita habis PKP kan bulan 1. Sekarang dah bulan 8, betul tak? Dah 8 bulan, emas ni dia duduk diam. Maksudnya kita tak usik dia. Tapi boleh tak 2,800 tu kalau contoh dalam bentuk duit, kita letak dalam bank, selama 8 bulan kita tak sentuh. Paling-paling pun kita akan pinjam sikit, lepas tu kita pulang balik. Kalau sempat lah, kalau tak sempat dia akan berkurang lah. Betul ke tak betul? Saya yakin itu betul sebab itu adalah normal. Orang menyimpan dia memang macam tu. Tolak, tarik, tolak, tarik. Beli untuk buat aset. Ya betul Encik Iwan. Betul, kita beli untuk buat aset. Okey, ada orang kata contoh emas ni adalah aset yang mudah untuk kita
bawa ke mana-mana dan mobile asset boleh kita gerakkan. Selain daripada tu, contoh untuk orang, macam tadi saya katalah untuk orang bujang yang dia nak beli rumah ataupun orang dah kahwin nak beli rumah, contohlah rumah tu 300,000 ataupun 500,000. Okey, bila kita kata rumah 300,000, kita kena sediakan 10%. 10% lebih kurang 30,000. So kalau 30,000 maksudnya kita sekurang-kurangnya duit tu 30,000 kita nak kumpul, lebih mudah sebenarnya kita kumpul dalam bentuk emas macam ni. Okey, sebab dalam jangka masa kita nak kumpul tu harga emas ni pun makin lama makin naik juga. Okey, contoh dia macam tu. Jadi kita boleh tukarkan aset emas kepada aset rumah. So emas ni orang jangan cakap simpan emas ni macam simpan bodoh-bodoh je macam tu. Siapa yang cakap macam tu dia tak dengar dari tadi kita cakap tadi. Tadi saya kata kalau macam contohnya orang bujang dia boleh buat untuk orang bujang lelaki dia boleh buat untuk hantaran. Lepas tu dia boleh juga buat untuk contoh dia adalah bujang yang tak pandai simpan duit tapi kalau dah jadi emas dia boleh je. Okey, so bila dah cukup masa nak kahwin dia pun jual emas dia jadi duit. So bolehlah bayar kemah, bayar kenduri kahwin dan sebagainya. So itu kalau bujang lelaki. Kalau bujang perempuan, okay, first of all, sebelum dia nak benda Allah ni, dia kena ada benda ni dulu. Okay, sebab apa? Benda ni dia memberikan keyakinan diri. Especially bila you keluar kerja, contoh kerja KL ke apa ke, bila balik kampung nak salam jiran sebelah. Lepas tu jiran tengok, tangan hang kosong je ke? Tangan hang tak pakai apa-apa ke? Hang susah ke duduk kat KL tu? Contoh dia kata macam tu. Okay, nanti panjang pula cerita nak jawab pun macam-macam dia bukan faham kita buat apa contohnya. Tapi kalau kita dah pakai ni dia diam. Oh cantik gelang hang nah. Dia kata macam tu je lah berapa gram tu. Dia kata macam tu je lah habislah cerita kita kan. Senang je sebab dia menaikkan kita punya keyakinan. Lagi satu bila kita dah pakai tu kita pun rasa yakin lah comfortable. Perempuan ni selain daripada emas ni memberi keyakinan diri. Contohnya tudung tak kepot-kepot pun memberikan keyakinan diri juga. Perempuan ni memang complicated so tak payah nak faham tak apa. Okay. Contoh dia gitu. Okay, tapi contohnya untuk orang yang dah berkahwin, emas-emas yang dia kumpul ni boleh buat apa? Boleh tukar kepada aset rumah. Selain tu boleh juga nanti anak nak masuk universiti boleh jadi dana untuk pendidikan. Selain daripada kita kata simpan duit kat PTPTN, kita simpan juga emas untuk aset pendidikan ataupun dana pendidikan. Lepas tu bila dah lama sikit, okay, kita nak jadikan sebagai dana nak pergi haji dan umrah. Lepas tu lagi kita nak buat sebagai dana persaraan. So emas ni macam kita simpan duit lah. Kalau orang kata, aku simpan duit dalam tabung ada 1 juta. Samalah. Aku simpan duit dalam aku simpan emas ada 4 kilo. Contoh dia macam tu. So 1 juta sama dengan 4 kilo. So kalau 1 juta tu 1 juta tahun ini harganya 1 juta tahun ini mungkin boleh beli rumah. Tahun depan rumah yang sama mungkin harganya 1.5 juta. Contoh dia macam tu. Tapi kalau contohnya kita simpan dalam bentuk emas, okey macam saya kata, 1 dinar boleh beli seekor kambing, selepas 1,400 tahun pun boleh beli seekor kambing. So dia mengekalkan nilai dia pada masa yang sama, value dia naik. Okey, kuasa beli dia sama, pada masa yang sama harga dia naik. Okey, dan kita nak cakap bila agaknya masa yang terbaik untuk kita simpan emas. Dah kalau contohnya kalau saya kata masa terbaik untuk simpan emas adalah 20 tahun lepas. Masalahnya anda yang menonton contohnya umurnya baru 20 tahun. So anda pun gau kepala. Takkah aku nak simpan emas waktu aku umur setahun kot? Mak akulah kena simpan contoh. Kita tak boleh nak kata salahkan mak-mak pun tak tahu apa-apa waktu dulu. Tapi sekarang ni lah masa yang terbaik. Sebab apa? Sekarang ni you yourself yang responsible kepada diri you. You pun dah kerja, you dah ada duit, dah ada knowledge, dah dengar apa saya sampaikan. So maksudnya boleh simpan emas mulai sekarang. So sekarang adalah masa terbaik. Pertama sebab you dah ada knowledge dah sekarang. Yang kedua you dah ada duit. Yang ketiga harga emas rendah. Itulah yang paling betul. Kalau you kata nak tunggu lagi lah. Tak lagi kalau harga emas tu naik balik kepada RM304 untuk 1 gram. Tak lagi tercirit pula nak membayarnya kan. Sekarang ni harga tengah turun RM275 untuk 1 gram. Amat murah untuk mula. Kalau tak ada RM200 boleh start dengan RM100. RM100 dapat 0.3 gram. Mudah je. So jangan
memperlekehkan nilai RM100 0.3 gram tu. Sebab apa? Sebab saya dah buktikan. Selama 2 tahun, saya simpan RM100 secara konsisten selama 2 tahun. Habis ke 2 tahun, saya dapat 10 gram. Okay, 10 gram harganya RM2,800. Macam sebulan gaji. Kalau sebelum ni, nak suruh simpan dana untuk sebulan gaji, payah. Tapi sekarang dah ada dah sebulan gaji. Contohnya, ada 2 bulan gaji, ada 3 bulan gaji. So kan orang selalu kata simpan emas untuk contohnya 6 bulan gaji, setahun gaji. So nak simpan dalam bentuk duit tadi, macam saya kata nak simpan dalam bentuk duit ni memang kelat. Sebab apa? Simpan, tarik. Simpan, tarik. Simpan, tarik. Tapi kalau macam ni, kita tak tarik-tarik dah. Kita simpan je. Okey, faham tak? Kalau faham dan berminat ataupun nak belajar lagi mengenai simpanan emas ni, boleh je klik saya punya TikTok link tu, nanti boleh daftar secara percuma dan WhatsApp saya untuk lebih information. Okey, saya boleh guide lah. Tak ada masalah. Okey, kemudian orang tanya, Mona, simpan banyak-banyak ataupun beli banyak-banyak emas ni nak simpan kat mana ada orang tanya, Mona, emas banyak-banyak ni nak simpan kat mana? Okey, nak simpan kat mana? Ada banyak cara untuk simpan. Okey, yang pertama boleh simpan dekat kita punya dekat mana-mana safety deposit lah. Okey, yang itu adalah swasta dan kena bayar. Okey, contohnya kita sewa untuk setahun ke, sewa untuk 2 tahun ke. Hai Cute Cat. Cute Cat pun nak dengar pasal simpanan emas ni. Okey. Contohnya, kita boleh simpan dekat mana-mana safety deposit. Lepas tu, kalau kita nak bayar dia punya sewa. Kalau contohnya kita kata, tak nak bayar sewa, yang percuma tak ada ke? Yang percuma ada. Contohnya, kita ambil ni, kita simpan dalam tin Milo. Contoh. So, simpanlah kat rumah sendiri kan. Simpanlah kat selit mana ke. Okay, itu yang percuma. Tapi risiko tanggung sendirilah kan. You need to be creative in order to letak you punya emas tu dekat mana-mana dalam rumah. Contoh dia macam tu. Tapi jangan risau. Sebenarnya anda ada option yang lebih mudah. Iaitu anda boleh je simpan dekat public gold, dalam account gap. Anda boleh simpan seberapa banyak yang anda nak simpan. Okay, tak ada limitation dari segi gram. Tak ada limitation dari segi dia punya duration. Okay, free of charge sahaja. Kan, simpan je dalam account gap. Dalam account gap ni kita boleh mula simpan serendah RM100. Dan kalau contohnya you nak simpan setiap bulan 1 gram, nak biar je jadi 1 kilo contohnya, boleh juga, tak ada masalah. Mudah kan? Mudah, murah dan patuh syariah. Lepas tu dia tak ada komitmen bulanan. Sesuai untuk suri rumah, student, pelajar universiti ataupun pelajar sekolah. Kemudian orang yang dia tak ada pendapatan tetap, kan? So, macam saya cakap tadi lah, saya simpan RM100 dalam account gap secara konsisten. So, kita boleh dapat contohnya at the end of 2 years, kita boleh dapat 10 gram. Contoh dia macam tu. So, jangan kata, nak simpan 10 gram ni macam susah. Ada cara yang senang. Sebab tu kita kata simpan emas kena ada ilmu, kena ada knowledge. Ada knowledge memang ngam boleh jadi. Okey, betul tak? Mesti betul punya. Okey, so before saya nak mengakhiri saya punya sembang-sembang petang ini, saya nak bagi nasihat. Seperti biasa saya kata, kalau you all tak faham mengenai simpanan emas yang macam ni, okey, you patah balik kepada undang-undang emas yang macam ni. Emas yang macam ni, beli emas dapat emas. Betul? Okay, you pergi kedai Ah Chong, contohnya kedai emas Ah Chong contohnya. So, dia jual emas. So, bila you beli emas, you dapat emas. So, sama juga dengan emas yang macam ni. Bila you beli emas, you mesti dapat emas. Okay, dan cerita tu habis dekat situ sahaja. Okay, kemudian beli emas, dia tak ada hibah, tak ada pendapatan yang berasaskan keuntungan bulanan ke, mingguan ke, harian ke, berapa persen untung ke, tak ada. Okey, sama juga macam ni. Kalau you pergi kedai emas Atong, you beli emas ni, adakah Atong bagi you, okey madam, saya bagi you 10% every month Adakah dia bagi macam tu? Tak ada kan? Jadi kalau Atong pun tak bagi, so yang ini pun tak ada juga. So gold bar untuk simpanan ataupun pelaburan ni pun tak ada juga pendapatan
ataupun hibah ataupun keuntungan yang berasaskan bulanan ke mingguan ataupun harian. Okey, itu yang you perlu faham. Okey, yang ketiga, kalau nak beli emas dengan menggunakan duit yang kita tidak pakai. Maksud duit tak pakai adalah contoh, kalau you ada duit, you nak bayar sewa rumah, tak perlulah you pergi beli emas dulu, lepas tu you pergi gadai emas tu, lepas tu baru bayar sewa rumah you. Okey, so apa yang you perlu buat, contohnya kata you ada duit, you dah bayar sewa rumah, ada baki dan you beli emas. Biasanya kita buat macam tu. So itu juga yang berlaku dalam gold bar ni. You ada duit, you settlekan you punya apa-apa perbelanjaan yang sepatutnya, ada baki dan boleh simpan emas. Walaupun saya kata simpan emas dulu baru kita belanja kan. So maksud macam tu, setiap bulan you kena tahu how much is your expenses dan balance tu memang untuk tujuan simpan emas. So kita kena simpan duit dengan duit yang kita kena simpan duit ni untuk jadi emas dengan duit yang kita tak nak pakai. Bukan dengan duit yang kita nak pakai. Okey, itu kita kena ingat. Okey, simpan emas tak ada dividen, simpan emas mesti dapat emas. Okey, sebab apa? Sebab emas ni harga dia akan naik dalam jangka masa panjang. Okey, ada soalan? Sementara tu boleh tap-tap dekat skrin kalau ada soalan berkaitan dengan simpanan emas. Okey, boleh tanya. So saya InsyaAllah boleh jawab. Ada soalan boleh tanya. Ada yang tak faham, terima kasih. Halo, bagi like. Okay, ada soalan boleh tanya. InsyaAllah saya boleh jawab. Dan kalau contohnya anda nak belajar untuk mulakan simpanan emas serendah RM100, boleh je pergi dekat saya punya TikTok link tu untuk pendaftaran secara percuma. Okay, ada soalan tak? Ada soalan ke? Sebab macam tadi kan, kalau contohnya kita kata beli emas, kita mesti dapat emas. Kalau kita tak dapat emas, so apa yang kita dapat kan? Jangan kata kita dapat surat hutang pula. Contoh dia macam tu, tak mau macam tu. Okay, sebab at any time bila kita simpan emas, kita kena pastikan emas tu berada di tangan. Okay, tempat yang paling selamat untuk kita simpan emas ni adalah kita simpan sendiri. Sebab kita easily manipulate it. Contohnya kita nak beli, nak jual ke, kita nak gadai ke. So, benda ni ada dekat tangan kita, lebih mudah untuk kita uruskan berbanding emas kita berada di tangan orang lain. Okay, kita tak tahu macam mana nak orang itu menguruskan emas kita. So, better emas ni berada di tangan sebab lebih mudah untuk kita uruskan sendiri. Okay. Ada soalan? Ada soalan boleh tanya? Terima kasih. Halo, follow saya. Okay. So, kejap kita tengok hari ini harga emas berapa ringgit. Hari ini harga emas RM275 dan grafnya kekal turun. So, seronok lah bila harga emas ni rendah. Bila harga emas ni rendah, seronok sebab apa? Sebab duit yang sama bila kita beli emas, kita boleh beli dengan gram yang lebih banyak. Contohnya kalau sebelum ni RM100 bersamaan dengan 0.34 gram, hari ini RM100 bersamaan 0.36 gram. Dapat 0.02 lebih banyak daripada yang selalu. Walaupun kita sebut 0.0 tu macam oi kecil no emas tu. Tapi emas tu habuk pun berharga ya. Emas ni habuk pun berharga. Sekecil-kecil emas habuk dia pun berharga. So dia memang valuable lah, memang bernilai. Hai Sis Sarah Murni. Kita dah habis dah bercerita, tinggal kita nak borak-borak saja. Sesi sharing knowledge tadi tu kita dah tamat. Sekarang tinggal sesi Q&A. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, kita boleh jawab satu persatu. Okay, ada ke sementara saya menunggu lebih kurang lagi 1 minit ataupun 30 saat sebelum saya nak end live. Okay, by the way saya nak cakap terima kasih kepada anda yang komen dekat saya punya Facebook, saya punya TikTok. Okay, yang bagi like, yang bagi bunga-bunga, yang bagi gift semua tu terima kasih. Semoga anda semua dimurahkan rezeki insyaAllah. Besok ada rezeki kita jumpa lagi. Kabarnya besok saya akan ada teman-teman yang akan join sekali.
Okay, sebelum tu pendapat puan kurang-kurangnya jangka masa berapa lama untuk kita jual balik emas untuk dapat keuntungan? Standard 3 hingga 5 tahun. Okay, contoh ya, satu 10 gram ini 5 tahun yang lepas saya beli lebih kurang harganya 1,800. Hari ini harganya 2,800. So dah naik RM1,000 dalam tempoh 5-6 tahun macam itulah. So average kadar kenaikan purata tahunan antara 8 hingga 10% bergantung kepada keadaan ekonomi. Sebab tu saya kata simpan emas ni untuk jangka masa panjang. Kalau halo tak tahulah encik ke cik ke tadi, okay, kalau encik hello ataupun sis hello dengar saya punya cakap dari tadi, saya boleh ulang contohnya saya kata simpan emas ni contohnya untuk kalau bujang untuk berkahwin. Contohlah dia bujang hari ni dia dapat kerja, dia nak kahwin tak tentu lagi kan. Tak tahu bila. So jangka tu panjang 3 hingga 5 tahun. Okay. Kalau contohnya perempuan bujang pula, dia boleh buat untuk contohnya investment, perlindungan diri ataupun simpanan jangka masa panjang. Kalau contohnya dia dah kahwin lelaki dengan perempuan ni, dia nak beli rumah. Bukan hari ni kahwin besok dia beli rumah kan. Dia mesti kumpul duit dulu kurang-kurang 3 hingga 5 tahun. Ada orang dah 10 tahun pun baru nak beli rumah. Contoh dia macam tu. So maksudnya emas tu disimpan dalam jangka masa sekurang-kurangnya 3 hingga 5 tahun. Lagi lama, lagi banyak kenaikannya. Contohnya kalau dalam masa 20 tahun, kadar kenaikan itu lebih kurang 500% hingga 600%. Waktu harga emas naik tu hari, kita kira kalau simpan dalam tempoh 20 tahun, lebih kurang 600% kadar kenaikan emas dalam tempoh 20 tahun. Okay, so lepas tu mungkin Cik Hello kata, woi kalau 20 tahun ada ke orang simpan emas selama 20 tahun? Contoh, ada je orang simpan emas sampai 20 tahun. Contohnya dia nak bersara kan. Okay, hari ni dia mula kerja, dia kata mulai hari ini aku akan simpan 1 dinar setiap bulan sebagai dana persaraan aku. Contohlah dia kerja yang tidak terjamin dia punya dia punya potongan KWSP, mungkin dia kerja lompat-lompat ke apa, ataupun ada kerja, tak ada kerja, ada kerja, tak ada kerja kan contohnya. Tapi dia nak buat dana persaraan dia sendiri contohnya. Dia boleh je simpan lagi. Kita nak bersara hari ni, kita mula bekerja hari ni contohnya umur 20 tahun. Nak bersara umur 50 tahun kan, ada 30 tahun untuk kita kumpul dana. So by that time, emas tu dah sangat bernilai. Contohnya, kalau dulu pun harga emas 20 tahun yang lepas adalah RM38, RM40 kan segram. Hari ini pun dah RM270 1 gram. So kita dah nampak lah dalam jangka masa panjang emas tu meningkat. Tapi kalau Cik Hello tanya berapa tahun, sekurang-kurangnya 3 hingga 5 tahun lah matlamat yang kita nak capai tu. Kalau kita tak ada matlamat, kita akan sentiasa fikir, bila aku nak jual? Bila aku nak jual? Kalau kita tak ada matlamat, kita akan fikir nak jual je. Tapi kalau kita simpan dengan matlamat, kita akan fikir lagi cepat, lagi banyak aku simpan, lagi cepat matlamat aku tercapai. Dan baru kita boleh jual untuk capai matlamat tersebut. Macam tu. So itu how you train your mindset. Kalau dalam kartun kan how you train your dragon. Contoh dia macam tu. So kita sekarang kita nak train kita punya mindset. Instead of berfikir-fikir nak jual emas, even 1 gram ada simpan 1 gram pun dah fikir nak jual, jangan macam tu. Put satu matlamat, then you akan kumpul sampai matlamat itu tercapai dan baru jual. Itu cara simpan emas yang betul ya. Bukan hari ni beli 1 gram, besok jual 1 gram. Hari ni beli 1 gram, besok jual 1 gram, tak untung. Kalau hari ni beli, besok jual, memang tak untung. Okey, Encik Hello. Tak kisahlah Encik Hello ke Sis Hello ke. Ada soalan lagi tak? Kalau ada soalan, saya boleh tunggu untuk soalan seterusnya. Ataupun siapa-siapa yang ada soalan, boleh bagi soalan untuk soalan seterusnya. Ada ke soalan? Okay, ataupun contohlah kalau ada soalan tapi malu nak tanya, boleh je PM tepi. Contoh dia macam tu. Boleh je PM tepi, tak ada masalah. Okay, so sekarang pun dah pukul 7 lebih. So saya akan end live dulu. InsyaAllah besok saya akan bersiaran. Dan insyaAllah kita akan bersiaran besok lebih meriah lah. Okay, sebelum tu saya nak bagi maklum bahawa kalau sekiranya anda ada saudara mara yang berada di Indonesia,
Okay, sekarang Public Gold sudah membuka cawangan ataupun cabangnya di Indonesia, di Bandung dan di Jakarta. So, dan ada promotion pula. Okay, promotionnya adalah apa? 10 gram ini boleh jadi seorang dealer di sana. Dekat Malaysia nak jadi dealer 65 gram tau. 65 gram. 65 gram banyak mana? Banyak ni lah. Banyak juga ni. Okay, contoh. 65 gram nak jadi dealer dekat Malaysia. Banyak ni. Tapi dekat Indonesia sekarang kita ada promotion. 10 gram sahaja. So, siapa yang ada saudara mara ataupun kenalan dekat Indonesia yang berminat untuk menjadi dealer Public Gold sebagaimana apa yang saya buat sekarang, educate masyarakat mengenai simpanan emas. So, anda boleh bagi tahu dekat mereka lah sebab sekarang ada 10 gram emas untuk offer 10 gram emas untuk jadi dealer dan bayaran selama 12 bulan. So itu satu opportunity yang bagus lah. Setiap bulan lebih kurang berapa? Saya rasa kurang daripada 400,000. 400,000 rupiah. Kurang daripada 400,000 rupiah. Okay. Kalau contohnya ada yang dekat sini daripada Singapura, Brunei pun boleh juga simpan emas dekat Public Gold. Tak ada masalah. Kita ada penyimpan emas. Lebih kurang 850,000 di seluruh Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Okay, so tak payah ragu-ragu dengan Public Gold. Kita sudah 15 tahun dekat Malaysia, ada 18 cawangan di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Okey, itu sahaja perkongsian saya hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang disampaikan itu memberi anda nak kata apa, manfaat lah yang berpanjangan untuk anda semua. Okey, terima kasih kepada yang bagi like. Terima kasih kepada yang bagi gift dan sebagainya. Terima kasih juga yang komen. InsyaAllah besok kita jumpa lagi. Esok petang seperti biasa pukul 6. Terima kasih. Hello bagi Rose. Okey, bye. Assalamualaikum.